Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Nama cikgu ialah Cikgu Mawarni binti Muhammad Zain. Okey, pada tahun ini cikgu akan mengajar kamu mata pelajaran kemahiran vokasional KSSM Pendidikan Khas iaitu pembuatan roti. Jika kamu dapat lihat di skrin ini, kod NOS kita ialah HT-013-2 2011. Pada tahun 2021 ini, kita akan fokus kepada kurikulum unik C03 iaitu penyediaan donat. Okey. Murid-murid dalam kelas ini adalah seramai 8 orang. 5 daripadanya telah bersama saya tahun lepas untuk mata pelajaran asas masakan. Selamat datang kepada murid baru iaitu Catherine Winnie dan juga Muhammad Maxmellan dan juga Yi Yen Yen. Okey, sebelum kita terus kepada mempelajari bagaimana untuk menghasilkan donat, kita perlu mengetahui dulu bagaimana untuk menjaga keselamatan makanan. Iaitu objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menentukan kebersihan diri pengendali makanan. Okey, tips kebersihan diri untuk keselamatan di dapur. Kita perlu gunakan panduan-panduan untuk menetapkan standard kebersihan pengendali makanan dan kita dapat memastikan makanan yang dihasilkan adalah selamat untuk dimakan. Okey, kita lihat yang pertama iaitu kebersihan peribadi. Kebersihan peribadi seringkali adalah punca banyak kes keracunan makanan. Walau bagaimanapun, ia cenderung untuk tidak diberi perhatian dalam langkah keselamatan makanan. Memerhati dan memantau kebersihan pengendali makanan adalah amat penting dalam mengelakkan pencemaran makanan. Okey, mari kita mulakan dengan melihat apa yang dipakai oleh pengendali di sebelah ini. Pengendali makanan, ini adalah pengendali makanan. Kita lihat, pertama dia menggunakan pakaian seragam yang bersih. Selain daripada itu, dia menggunakan apron penuh. Kemudian, dia menggunakan kasut yang sesuai dan juga menggunakan sarung tangan pakai buang. Okey, pakaian seragam iaitu pakaian yang dipakai setiap hari ketika kita masuk ke dapur adalah perlu berpakaian bersih. Pakaian seragam yang bersih setiap hari dan hanya memakainya di tempat kerja. Maksudnya, kalau di situasi yang sebenar di sekolah, jika kita belajar di kelas, kita menggunakan pakaian seragam sekolah. Dan apabila kita melakukan aktiviti amali menghasilkan donat nanti, kita perlu menggunakan pakaian seragam yang lain yang bersih. Selain daripada itu, kita perlu menggunakan apron penuh. Apron penuh perlu diguna pakai sepanjang kita berada di dapur. Apa tujuan kita menggunakan apron? Yang pertama, mengelakkan pakaian yang kita gunakan, pakaian seragam yang kita gunakan tidak kotor terkena makanan yang kita tengah kendalikan. Seterusnya ialah
sarung tangan. Sarung tangan pakai buang yang berlainan digunakan untuk mengendalikan makanan mentah dan yang telah dimasak. Maksudnya satu sarung tangan tak boleh guna untuk makanan mentah serentak dengan makanan untuk mengendalikan makanan yang telah dimasak. Kita harus gunakan sarung tangan yang berbeza. Okey. Okey, seterusnya amalan kebersihan. Selain daripada menggunakan pakaian yang betul, terdapat beberapa langkah mudah yang mempunyai impak yang besar ke atas kualiti makanan dan kebersihan makanan yang kita sediakan. Okey, pemeriksaan perlu dilaksanakan pada setiap pagi untuk memastikan pengendali makanan kekal berdisiplin dalam kebersihan peribadi mereka. Okey. Kebersihan diri pengendali makanan sebenarnya bermula daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Okey. Tetapi kita fokus kepada 3 bahagian iaitu rambut, badan dan juga tangan. Okey. Untuk rambut perlulah ditutup dengan scarf atau topi chef tu ataupun kalau tidak menggunakan topi chef, kadang-kadang kita ada lihat pengendali makanan menggunakan scarf. Okey. Selain daripada itu, bagi pengendali makanan yang mempunyai rambut panjang, rambut tersebut haruslah diikat. Okey. Selain daripada itu, syampu rambut yang betul juga perlu digunakan. Perlu dititik beratkan oleh pengendali makanan. Ada syampu untuk mengelakkan masalah rambut gugur. Ada syampu digunakan untuk mengatasi masalah kelumumur. Okey. Kedua-dua jenis syampu ini perlu dititik beratkan oleh pengendali makanan bagi mengelakkan rambut itu jatuh ataupun masuk ke dalam makanan yang kita sediakan. Jika rambut jatuh ke dalam makanan yang disediakan, ia akan menyebabkan makanan tersebut tercemar. Seterusnya, kita lihat kepada badan. Okey. Kebersihan badan juga perlu dititik beratkan iaitu kita pengendali makanan haruslah mandi menggunakan sabun. Nampak macam remeh menggunakan sabun. Ada yang mandi tak guna sabun. Hanya guna air saja. Dah basah satu badan dah keluar. Tak boleh. Mandi menggunakan sabun. Apa tujuan sabun kita gunakan? Untuk membasmi kuman pada badan. Selain daripada itu, untuk menjaga kebersihan badan, perlu menggunakan deodoran untuk mencegah bau busuk yang datang dari bahagian ketiak. Pengendali makanan bukan kita seorang sahaja, ada ramai. Jadi, jika kita tidak menjaga kebersihan dari segi bau busuk, akan mengganggu pengendali makanan yang lain. Selain daripada itu, perlu mengenakan pakaian yang bersih. Seperti yang kita dah belajar tadi, setiap kali masuk dapur ataupun bengkel masakan, kita perlu menggunakan pakaian seragam yang berbeza dan bersih. Okey, untuk kebersihan tangan pula, kita perlu pastikan kuku kita sentiasa pendek dan bersih. Tak ada hitam-hitam pada celah-celah kuku. Kemudian, basuh tangan selepas ketandas. Yang ketiga, basuh tangan sebelum mengendali bahan masakan ataupun makanan. Dan juga harus dielakkan menggunakan
perhiasan seperti cincin ataupun gelang semasa kita memasak. Okay, itu adalah kebersihan tangan. Kuku panjang memang tak dibenarkan lah. Sebab apa? Barangkali kuman akan lekat di celah-celah kuku. Okey, sepanjang di bilik masakan ataupun di dapur, tengok perkara jangan bersin ke dalam makanan. Yang pertama, jangan bersin ke dalam makanan. Kedua, jangan garu badan semasa memasak ataupun menghidang. Lagi yang ketiga, jangan menggosok muka ataupun hidung pada bahu anda. Macam ni ya. Tak boleh. Jangan mengorek telinga. Jangan mengelap tangan, mengelap peluh dengan tangan macam ni. Macam ni tak boleh. Okey. Jangan datang bekerja semasa kita sakit. Apa yang perlu kita buat? Iaitu pastikan kuku jari anda pendek dan bersih. Pastikan rambut dan jambang anda bersih dan teratur. Rambut yang panjang sebaiknya diikat rapi. Kemudian, apa kita perlu buat lagi? Basuh tangan selalu dan bersihkan sepenuhnya dengan sabun. Lagi, buat apa? Bekerja di permukaan yang bersih. Selain daripada itu, kita perlu buat menggunakan papan memotong plastik dan pisau yang berlainan untuk makanan yang telah dimasak dan juga mentah. Kena bezakan. Okey. Setakat ini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kamu kurang faham, kamu boleh personal WhatsApp cikgu, tanya. Cikgu akan terangkan kekeliruan kamu itu. Okey? Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti kelas cikgu. Selamat belajar. Jangan lupa jawab latihan pada link yang akan cikgu berikan dalam grup WhatsApp. Kemudian maklum dengan cikgu apabila kamu dah siap nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.